Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30, 29 Oktober bersama saya Azwaliza Azman. Tajuk utama tengah hari ini. 10 termasuk 2 adun didakwa terlibat dengan LTTE. Jumlah masa banjir terus meningkat, babitkan 6 negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 10 individu hari ini didakwa di mahkamah di 5 negeri membabitkan kegiatan keganasan yang dikaitkan dengan kumpulan Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE. Di Melaka, 2 ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan seorang ketua pegawai perbadanan didakwa di Mahkamah Session Air Keruh. Manakala seorang lagi individu dituduh di Mahkamah Alur Gajah. Kes membabitkan Adun Seremban Jaya P. Gunasegaran 60 tahun dan Adun Gadik G. Saminaden 34 turut didakwa Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Hijau Melaka S. Chandru 38 tahun. Semua tertuduh didakwa memberi sokongan kepada LTTE dalam satu majlis di Dewan Kasturi Air Keruh pada 28 November lalu. Sabit kesalahan membawa hukuman penjara sepanjang hayat atau penjara maksimum 30 tahun dan denda. Saminaden yang juga Exco Perpaduan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Pengguna Melaka turut berdepan satu pertuduhan berasingan. Dia didakwa memiliki item berunsur perbuatan LTTE di dalam sebuah telefon bimbit di pejabatnya di Kompleks Sri Negeri pada 10 Oktober lalu. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan oleh ketiga-tiga tertuduh di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Terdahulu kira-kira 100 ahli keluarga serta penyokong termasuk penasihat DAP Lim Kit Siang dan naib pengerusi DAP yang juga Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran hadir di mahkamah. Pihak polis melakukan kawalan ketat dan membenarkan hanya keluarga dan pemimpin terbabit masuk ke kamar mahkamah. Petugas media turut dihalang melepasi ke aras 2 mahkamah bagi mendengar prosiding pendakwaan. Sebutan semula kes pada 16 Disember dan tiada jaminan ditawarkan kepada semua tertuduh. Di Mahkamah Session Sepang, seorang guru turut berdepan tuduhan memiliki barangan berkaitan LTTE. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh R. Sundram, 52 tahun. Sundram yang juga guru subjek Bahasa Inggeris dan Fizik didakwa memiliki barangan berkaitan LTTE di sebuah premis di Teluk Panglima Garang pada 12 Oktober lalu. Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Azlina Rasidi manakala tertuduh diwakili Peguam R.S. Katiraj. Terdahulu Katiraj memohon kepada mahkamah supaya anak guamnya dibenar diikat jamin kerana tertuduh mempunyai penyakit kencing manis. Namun permohonan ditolak disebabkan tertuduh ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Di Mahkamah Session Selayang, seorang pengutip besi buruk didakwa atas 2 pertuduhan memiliki barangan berkaitan LTTE. Namun pengakuan tertuduh A. Kalai Mugilan, 28 tahun, hanya akan direkodkan di Mahkamah Tinggi kerana dia ditahan di bawah SOSMA. Tertuduh didakwa memiliki item-item berkaitan LTTE di sebuah rumah di Bukit Sentosa, Rawang dan melakukan kesalahan sama di dalam sebuah kereta di tempat sama pada 10 Oktober lalu. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin. 16 Disember sebutan semula kes. Di Segamak Johor, seorang penghantar surat berusia 38 tahun dituduh memiliki barangan berunsur keganasan atau mempunyai kaitan dengan kumpulan pengganas LTTE. Tertuduh S. Tiran didakwa di bawah Seksyen 130 JB-K-A Kanun Keseksaan. Perbuatan didakwa dilakukan di Jalan Genuang, Kampung Paya Pulai 10 Oktober lalu. Sabit kesalahan membawa hukuman penjara 7 tahun, denda serta dilucutkan hak barangan yang dirampas. Hakim Rasida Rosli menetapkan 18 November depan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, di Kuala Kangsar, seorang juruteknik S. Arifa Intan, 27 tahun dan pemandu teksi V. Balamurugan, 37 tahun dituduh memberi sokongan kepada LTTE sejak 2014. Mereka didakwa berbuat demikian pada satu majlis di Dewan Majlis Pembenaran Kuala Kangsar
cawangan Sungai Siput pada 28 Disember 2014. Bala Murugan turut didakwa memiliki item berunsur perbuatan keganasan dalam telefon bimbitnya. Selain didakwa memiliki dan mempamerkan item berkaitan LTTE di sebuah premis pada 10 Oktober lepas. Perkembangan banjir, bilangan mangsa banjir di seluruh negara terus meningkat dengan 2,371 orang daripada 657 keluarga dipindahkan ke Pusat Penempatan Sementara PPS berbanding 1,971 mangsa pada jam 8 malam tadi. Menurut laporan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Perlis menjadi negeri ke-6 dilanda banjir dengan sebuah PPS dibuka di Padang Besar menempatkan 81 mangsa. Di Kuala Selangor, seramai 858 mangsa daripada 276 keluarga masih ditempatkan di 4 PPS di daerah itu. Di Perak, banjir di 4 daerah iaitu Padang, Hilir Perak, Kerian dan Manjung menyebabkan 619 mangsa daripada 155 keluarga dipindahkan ke 7 PPS. Di Johor pula seramai 524 mangsa daripada 129 keluarga ditempatkan di 10 PPS, masing-masing 5 di Kluang, 2 di Kulai Jaya, 2 di Pontian dan 1 di Batu Pahat. Di Kedah, ramai 206 mangsa daripada 56 keluarga ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS di Kulim, Kubang Pasu dan Pendang. Angka itu dijangka meningkat ekoran paras air Sungai Pendang yang terus melimpah sehingga mencecah paras bahaya, menjejaskan 9 kampung di daerah itu. Paras sungai di Sungai Pendang ni sendiri, di mana aliran ni dia datang daripada 2 sumber. Pertama sekali dari segi empangan di Bukit Perak dan juga empangan kawasan tadahan, maksud saya kawasan tadahan di Bukit Perak dan kawasan tadahan di Paya Mengkuang. Sumber tadahan di situ yang sekarang ni mengalir melalui Sungai Jenun, Sungai Cegar dan seterusnya ke sungai yang kita berada sekarang ni. Jadi kita kena bersiap siaga untuk menghadapi kemungkinan yang akan berlaku. Setakat ini, air deras sudah menuju ke Kampung Banggul Besi menyebabkan beberapa keluarga terpaksa dipindahkan. Sehingga jam 8 pagi tadi, 65 mangsa dari lebih 20 keluarga dari 9 kampung di daerah itu dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Cendrawasih Pendang. Untuk menangani masalah banjir yang kerap berlaku, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sedang membuat rancangan tempatan banjir dengan fasa pertama dilakukan melalui proses pelebaran sungai di Bukit Coras. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Sidang Dewan Rakyat, isu komik propaganda inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama antara yang menjadi perhatian ahli yang berhormat pada sesi pagi tadi. Turut ditanyakan tindakan Kementerian Belia dan Sukan dalam usaha menyokong atlet negara berpakaian patuh syariah. Untuk perkembangan lanjut, terus ke Parlimen bersama Salina Zakaria. Salina? Baiklah, terima kasih Azwaliza di Seri Pentas. Hari ini hari Selasa merupakan sesi bagi pertanyaan-pertanyaan menteri dan sekali lagi Kementerian Pendidikan menegaskan bahawa tidak pernah mengeluarkan sebarang kebenaran ataupun kelulusan terhadap penerbitan komik propaganda inisiatif Jalur dan Meraih Manfaat Bersama yang diedarkan di beberapa sekolah di negara ini, dan menterinya Mazli Malik berkata hasil kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri juga telah memutamatkan satu tindakan tegas untuk melarang komik berkenaan daripada disebarkan di sekolah menerusi perintah larangan penerbitan ataupun digelar sebagai Akta Mesin Cetak 1984 atau dikenali sebagai Akta 301. Langkah diambil berikutan isi kandungan komik propaganda berkenaan didapati bermasalah dan tidak sesuai disebarkan di sekolah. Komik ini mengandungi unsur komunis dan rasis sebagaimana yang ditegaskan oleh KDN. Dan ia adalah sebuah doktrin untuk merosakkan pemikiran rakyat terutama di kalangan pelajar. Apakah kesan daripada komik ini boleh menyebabkan jurang perpaduan dan juga perkauman semakin melebar dan ketidaktenteraman antara kaum yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu? Dan dalam masa sama, apakah jaminan KPM terhadap di masa-masa akan datang bahawa bahan seperti ini tidak akan diedar, dan apakah kementerian sudah mengenal pasti dalang di sebalik penyebaran ini di sekolah? KPM bertindak
berdasarkan lunas undang-undang dan berdasarkan nasihat daripada KDN. KPM terus bekerjasama dengan KDN bagi memantau isu ini melalui semua mekanismenya, sama ada Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah ataupun sekolah-sekolah. Kita telah menarik balik dan kita telah mengeluarkan arahan. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, bagi pihak KDN telah mewartakan perintah larangan terhadap komik itu di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 ataupun Akta 301. Berkaitan perpaduan, Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk memastikan unsur perpaduan dan unsur harmoni di antara rakyat akan sentiasa menjadi keutamaan dan menjadi sebahagian daripada trust kepada pendidikan sivik yang telah mula diperkenalkan oleh KPM semenjak Jun tahun lalu dan akan diperhebatkan ke tahun-tahun akan datang. Beberapa hari lalu, KDN menyerbu dan membuat pemeriksaan di Muzium Kebudayaan Komik di Komtar, Pulau Pinang dan merampas 13 naskah komik kontroversi inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama versi bahasa Cina. Dan dalam pada itu menjawab isu yang sama pada sesi soalan tambahan berkaitan isu timbalan Menteri Pendidikan Teo Nii Ching menerima komik propaganda daripada pelukisnya Superman Hugh. Sekali lagi Mazli menegaskan perkara itu sebenarnya telah pun dijawab oleh Teo dalam laman sosial Facebook Teo. Dan namun sebagai menteri yang bertanggungjawab, beliau menegaskan Kementerian Pendidikan tidak akan sekali-kali mengeluarkan sebarang kenyataan bertulis bagi menyokong penerbitan komik berkenaan. Yang membuat menteri bertanggungjawab menerima komik itu di dalam kementerian, dalam pejabat kementerian. Apa komen yang membuat menteri dari segi itu? Dan prakata di dalam komik itu adalah datang daripada Yang Berhormat Bagan. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Macam mana? Mesti ada puncanya, mesti ada salurannya. Yang Berhormat Menteri bertanggungjawab ke atas ini. Silakan Yang Berhormat Menteri tolong jawab soalan saya satu persatu. Terima kasih. Saya rasa isu berkaitan dengan gambar timbalan menteri menerima komik tersebut telah pun beliau jawab di dalam Facebook beliau, yang bagaimana beliau telah dihadiahkan. Dalam Dewan Menteri. Penerangan telah dilakukan oleh timbalan menteri tersebut. Ini parlimen kita tanya, tolong jawab menteri. Penerangan telah dibuat oleh timbalan menteri bagaimana beliau telah diberikan komik tersebut dan diambil gambar. Dan insiden yang sama telah berlaku kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang diserahkan komik tersebut. Lalu diambil gambarnya. Dan ini bukanlah satu insiden terpencil. Saya yakin ramai menteri dan juga ahli parlimen juga kadang-kadang diserbu untuk diberikan buku-buku tertentu oleh pengarang-pengarang, lantas mereka mengambil gambar. Dan ini tidak boleh dijadikan bukti pengiktirafan. Dan ini telah diakui oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sendiri bagaimana itu tidak menjadi pengiktirafan dan beliau tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan bertulis mengiktiraf. Apa pun, tidak kiralah gambar siapa. Gambar timbalan Perdana Menteri kah, gambar KSU kah, gambar mana-mana MP kah, yang penting Menteri Pendidikan tidak benarkannya. Keputusan di tangan saya. Terima kasih. Menteri, tahniah. Dan turut berkumandang pada sesi soal jawab seterusnya ialah mengenai isu pakaian patuh syariah kepada para atlet. Dan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman sekali lagi menegaskan kerajaan sentiasa memberikan sokongan kepada para atlet yang memilih untuk memakai pakaian sukan patuh syariah maupun tidak. Dan menurut beliau, pihaknya hanya boleh menasihatkan dan menggalakkan tanpa memaksa seseorang atlet untuk berbuat demikian. Soalan dibangkitkan oleh ahli Parlimen Setiu, Syahri Zulkarnain Abdul Kadir. Beliau mahu tahu usaha kerajaan dalam memperkenalkan pakaian patuh syariah bagi semua aktiviti sukan yang dianjurkan di peringkat domestik dan antarabangsa. Kita lihat dari segi prestasi atlet sedikit pun tidak terjejas. Contohnya saya berikan juara Sukuma 100 meter, olahragawati Sukuma 100 meter 2018. Daripada atlet Terengganu yang telah mendapat pingat emas walaupun dalam keadaan memakai pakaian yang menutup aurat. Saya faham bahawa memang ada pakaian patuh syariah bukan sahaja yang dikeluarkan oleh Nike tetapi juga oleh syarikat di Malaysia seperti Al-Ihsan dan banyak lagi. Dan memang lazimnya atlet akan tahu berkenaan pilihan pakaian yang sedia ada dan mereka berhak untuk memilih.
seperti saya maklumkan pada peringkat awal, pendirian kementerian di mana kita boleh menasihat dan menggalakkan tanpa memaksa. Sebab kalau kita lihat soal prestasi, lazimnya atlet dan persatuan tahu apa yang terbaik bagi diri mereka. Dan dalam bab ini, pihak kementerian akan sentiasa berdialog dan berdiskusi dengan mereka. Sebab itu pendirian adalah untuk tidak memaksa sesiapa pun pakai. Sebab dalam bab ini, kita yakin bahawa rakyat Malaysia tetap akan memberikan sokongan kepada atlet-atlet kita yang mengharumkan nama negara di persada dunia, tidak kira apa pun pakai mereka. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan? Dan nampaknya sesi perbahasan seperti biasanya menyambung jam 2.30 petang dan Timbalan Speaker sekali lagi sebenarnya menegur ahli yang berhormat yang berada di sekitaran agar masuk ke dalam sesi Dewan Rakyat untuk sesi seterusnya sehinggalah selesai pada petang nanti. Dan nampaknya itu sahaja, sekian laporan daripada Parlimen. Kita kembali kepada anda, Zualiza. Terima kasih Salina dengan laporan itu tadi. Kita teruskan dengan laporan berikut. 31 bilion ringgit membabitkan 264 projek. Itu jumlah nilai pelaburan kontraktor dari China bagi sektor pembinaan di negara ini tahun lalu dengan lonjakan 42% berbanding tahun 2017. Menurut Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDP, nilai pelaburan itu kian meningkat. Kita sekarang ini ramai kontraktor-kontraktor China yang terlibat dari projek di Malaysia, dan apa yang kita pentingkan adalah yang pertamanya kita menekankan bahawa perlunya syarikat-syarikat daripada luar negara ini termasuklah daripada China untuk mematuhi undang-undang dan peraturan, khususnya undang-undang di bawah Akta 520. Jadi saya ketengahkan tadi bahawa ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi. Beliau berkata demikian di Majlis Garis Panduan Kontraktor dari China pagi tadi. Sementara itu, kontraktor dari negara itu turut diwajibkan berdaftar dengan CIDP untuk mendapatkan lesen sebelum memulakan sebarang projek pembinaan. Mereka perlu membayar levy pada kadar 0.125% untuk menjalankan projek serta bahan-bahan yang digunakan perlu mendapat kelulusan CIDP selain memenuhi standard Malaysia. Pihak berkuasa Perancis menahan seorang lelaki yang disyaki cuba membakar sebuah masjid di barat daya Perancis. Suspek yang dikenapasi sebagai Claude Seng berusia 84 tahun dipercayai turut menembak dua lelaki warga emas yang cuba menghalang suspek di luar masjid terletak di Bayonne. Kedua-dua mangsa berusia 74 dan 78 tahun cedera parah dan sedang dirawat di hospital berdekatan. Susulan kejadian, kawasan sekitar masjid ditutup untuk siasatan. Manakala skuad pemusnah bom dikerah ke kediaman suspek kira-kira 16 km dari lokasi. Motif serangan masih disiasat. Ahli Parlimen Britain sekali lagi mengundi menolak percubaan kali ketiga kerajaan untuk mengadakan pilihan raya awal pada 12 Disember ini. Sejumlah 299 penggubal undang-undang menyokong berbanding 70 menentang, bakinya berkecuali. Keputusan itu gagal mencapai keputusan majoriti 2/3 daripada sejumlah 434 anggota Parlimen sebagaimana yang ditetapkan bagi mengadakan satu pilihan raya umum. Undian tersebut dibuat selepas Perdana Menteri Boris Johnson secara rasmi menerima tawaran melanjutkan tempoh keluar daripada Kesatuan Eropah EU sehingga 31 Januari. Bercakap kepada media selepas keputusan itu diumumkan, Johnson berkata kerajaannya akan memperkenalkan satu rang undang-undang yang hanya memerlukan majoriti mudah untuk pilihan raya itu diadakan. Johnson dijangka cuba meyakinkan ahli parlimen untuk berpihak padanya sekali lagi hari ini. Polis Bangladesh memberkas seorang lelaki etnik Rohingya dalam cubaan menyeludup pil methamphetamine bernilai $5 juta Amerika. Ia rampasan narkotik terbesar polis di negara itu tahun ini. Menurut polis, serbuan di sebuah pantai di Cox's Bazar Ahad lalu dilakukan selepas mendapat maklumat sebuah pukat tunda yang membawa dadah akan mendarat di kawasan itu. Hasil pemeriksaan sebanyak 800,000 pil methamphetamine ditemui disembunyikan di dalam guni. Beberapa suspek lain berjaya melarikan diri. Lebih 500 pengedar dadah termasuk 25 etnik Rohingya telah ditembak mati pasukan keselamatan Bangladesh sejak operasi besar-besaran memerangi sindiket dadah dilancarkan tahun lalu.
Laporan sukan, skuad bowling kebangsaan terus menampilkan aksi memberansangkan di kejuaraan bowling Asia ke-25 di Kuwait apabila meraih emas kelima. Ia disumbangkan tim Hitan dalam acara lelaki All Event yang juga emas kedua peribadinya pada kejohanan kali ini. Bagi acara lelaki All Event, permainan konsisten yang ditampilkan Timi dalam semua acara 4 yang disertai iaitu individu, peregu, trio dan 5 sepasukan membolehkannya mengumpul 5,805 jatuhan pin keseluruhan. Sekaligus gagal dicabar dua pesaing Du Jianqiao dari China serta Kang Hee-won dari Korea yang akur meraih perak dan gangsa. Ini adalah emas kedua peribadi Timi 25 tahun selepas dia turut cemerlang menyambar emas acara individu lelaki 23 Oktober lalu. Bagaimanapun pencapaian Timi gagal mengangkat skuad lelaki yang menduduki tangga ke-7 dengan 6,827 jatuhan pin, jauh ketinggalan berbanding pasukan Hong Kong, Taiwan dan China yang mengungguli 3 tangga teratas. Apapun, Malaysia sudah meraih 5 emas dari kejohanan ini bermula dengan kejayaan Charlene Zulkifli dan Timi yang mengungguli acara individu lelaki dan wanita. Diikuti kejayaan ditambah 2 lagi emas kemarin menerusi acara trio lelaki dan wanita. Visual selang masa letusan gunung berapi Sebankaya di Peru yang dirakam menerusi drone mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Saya Azwaliza Azman. Assalamualaikum dan salam hormat.